Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar bab reka bentuk elektronik. Reka bentuk elektronik kalau dalam buku teks muka surat 81. Jadi kita mulakan apa itu elektronik. Apa perbezaan elektronik dengan elektrik? Kalau elektrik, kalau kita pasang kipas, kalau kita pasang kipas, tekan punat dia, kipas tu pun berputar. Kalau elektronik, dia ada remote sensor. Macam gambar di sebelah kanan tu remote sensor. Remote sensor ni maksudnya kita tak perlu tekan butang lagi. Tapi elektrik masih lagi berjalan. Jadi maksudnya elektronik ni adalah sebahagian daripada elektrik. Jadi untuk elektronik mereka menggunakan remote sensor ataupun pengesan pergerakan. Jadi selalunya simbol yang selalu digunakan bentuk dia macam ni lah. Remote sensor. Jadi remote sensor ni bukan setakat di dalam kipas angin saja, macam-macam gadget dah sekarang ni orang pakai dalam kamera, dalam telefon yang biasa awak nampak lah. Awak dengar perkataan wifi, awak dengar perkataan komputer, awak dengar perkataan speaker, mikrofon, ada perkataan wireless. Itu semua merupakan elektronik, berbeza dengan elektrik. Jadi ada alat yang dimasukkan dalam peranti elektrik ni supaya dia berbeza dengan elektronik. Yang ini dua perkara atau dua alat yang biasa awak nampak, iaitu remote control dan juga drone. Tengok, dia tak perlu tekan switch apa-apa. Dia cuma halakan saja dia punya channel tu, dia punya signal kepada alat tersebut. Ini dinamakan elektronik. Dia ada pengesan pergerakan. Selain daripada remote control dan juga drone, terdapat juga pintu gate elektronik. Tekan dari jauh, tu gate tu pun terbuka. Dan yang ini, yang kedua, gambar kedua awak biasa nampak di shopping kompleks. Awak berdiri di situ, di sensor tu, dan pintu pun terbuka macam ahli sihir. Jadi itulah dia bezanya antara elektrik dengan elektronik. Tapi elektronik adalah sebahagian daripada elektrik. Jadi apakah yang membantu elektronik ni? Terdapat dua alat atau dua peranti, perkataan yang standard kita gunakan, dua peranti yang membantu elektronik. Nama peranti tersebut mikro pengawal dan mikro pemproses. Dalam bahasa Inggeris kita sebut microcontroller dan microprocessor. Jadi apakah perbezaan antara microcontroller dan microprocessor ni? Jadi sebelum tu di manakah terdapatnya kedua-dua mikro pengawal dan microprocessor ni? Takkan dia nak letak di plug? Kalau kita belajar elektronik, dia diletak di plug. Tapi kalau elektronik, mereka ada benda iaitu disebut papan litar. Ni papan litar. Dalam papan litar ni terdiri daripada chip-chip. Chip-chip kecil inilah yang ada garisan-garisan ini dipanggil bus ataupun laluan bus. Laluan bus ni menunjukkan laluan kepada pemprosesan pergerakan. Jadi yang ini, yang besar ini, inilah dia mikro pengawal. Di mikro pengawal ni juga ada microprocessor. Nanti kita tengok apakah beza mikro pengawal dengan microprocessor.
Jadi mikropengawal. Mikropengawal bermaksud peranti atau alat kecil berbentuk chip. Cikgu tunjukkan yang tadi tu gambar dia besar di atas satu papan litar. Tetapi sebenarnya ia hanyalah berbentuk chip. Chip maksudnya satu peranti kecil yang dilekatkan pada papan litar. Apa gunanya? Mikropengawal ni akan menerima isyarat dan melaksanakan isyarat. Contoh drone, kita nak menaikkan drone, itu satu isyarat. Kita nak drone tu berputar, itu satu isyarat. Kita nak menurunkan drone, itu satu isyarat. Jadi dia menerima isyarat tu, dia proses isyarat tu, kemudian dia melaksanakan isyarat yang diterima. Nanti kita lihat bagaimana mikropengawal ini berfungsi sebagai penerima isyarat. Disebabkan chip mikropengawal kecil ni lah, ia boleh menerima isyarat yang mudah seperti buka pagar atau melakukan pergerakan kereta kawalan jauh. Untuk membantu banyak isyarat seperti drone, kita perlukan banyak jenis pergerakan, ambil gambar, ambil bunyi lagi, untuk tengok suhu. Kita perlukan satu lagi chip atau peranti, iaitu dinamakan micropemprosesan. Untuk isyarat yang lebih besar seperti komputer, ia perlu dibantu oleh micropemprosesan. Baik. Jadi ini dia bentuk papan litar. Papan litar untuk chip yang besar. Tadi cikgu sebut kalau chip yang kecil, micropemproses dia tak ada sangat lah. Sebab dia hanya contoh kereta kawalan jauh. Kalau jenis yang murah, dia hanya kita tekan, dia pergi. Tekan, dia balik. Itu satu arah aja, tak perlu microprocessor. Tapi kalau perlukan kereta kawalan jauh yang kita nak suruh dia belok-belok ataupun nak suruh dia lebih laju, kita perlu dibantu oleh microprocessor. Di sinilah letaknya apakah yang ada di atas papan litar. Di sebelah kiri itu adalah microprocessor. Manakala di sebelah kanan ini adalah mikropengawal. Mikropengawal. Jadi apakah mikropengawal ini? Bahagian-bahagian dalam mikropengawal. Ini dia. Bahagian-bahagian dalam mikropengawal. Dia ada input. Kita memasukkan isyarat. Kemudian dia ada RAM dan ROM. Apa tu RAM dan ROM? Dia memproses isyarat tersebut, manakala dan seterusnya dia pergi output services, iaitu mengeluarkan isyarat apa yang kita suruh dibuat. Jadi sepatutnya dalam bahagian-bahagian mikropengawal terdapat tiga perkara ini, tiga bahagian ini, iaitu input, proses dan output. Input, kita menghantar isyarat. Proses, dia akan memproses apa isyarat tersebut. Dan output, dia akan mengeluarkan apakah tindakan yang perlu dilakukan. Jadi dalam memproses isyarat dia perlu ada dua, RAM dan ROM. Sama ada RAM ini ialah random access memory. Memory bermaksud ingatan. Adakah ingatan itu perlu disimpan untuk kerja-kerja seterusnya ataupun tidak? Kalau RAM, dia adalah memori sementara. Bila dia dah guna memori tu, dia hilang. Manakala ROM, read only memory. Di mana bila dia terima isyarat, dia perlu simpan untuk kegunaan masa akan datang. Itu perbezaan RAM dan ROM.
RAM untuk memori atau ingatan jangka pendek, manakala ROM untuk ingatan jangka panjang dan tidak boleh diubah suai. Tak boleh diubah suai untuk jangka panjang. Jadi kita tak boleh ubah-ubah. Kalau kita nak ubah-ubah pergerakan itu adalah RAM. Okey. Jadi apa beza mikropengawal dengan mikropemproses? Dia pun ada proses. Mikropengawal pun ada proses. Apa nak digunakan dalam mikropemprosesan? Dalam mikropemprosesan, bezanya dia ada unit register. Dia ada tambah lagi register. Register dia ada tambah lagi ALU ya. Dia ada tambah lagi control unit. Dia ada tambah lagi. Tambah di mana bila dia dah proses isyarat tu, control unit ni akan mengesan apakah jenis button yang diperlukan. Contohnya, kalau kita nak suruh kereta kontrol kita bergerak ke hadapan, itu ialah input device, isyarat dia. Kemudian dia akan masuk ke dalam bahagian RAM dulu. Dia cari. Dia cari bagaimana untuk menggerakkan kereta kontrol, dan mikropemprosesan membantu memilih kontrol unit yang mana. Kemudian mendaftarkan kontrol unit tersebut. Kemudian memastikan ALU ni memastikan kontrol unit itu berfungsi. Kemudian barulah dihantar semula ke output devices. Kalau tak berjaya, di bahagian mikropemproses lah akan menunjukkan sama ada dia punya isyarat itu berjaya ataupun tidak. Jadi laluan ini kita panggil dia laluan bus. Laluan bus. Setiap dalam papan litar ada garisan-garisan putih yang kita panggil sebagai laluan bus. Baik. Ini dia yang perlu kita ingat, bahagian-bahagian dalam mikropengawal, iaitu input, proses dan output. Jadi kita lihat bahagian-bahagian dalam mikropengawal ni, kita bermula dengan input. Bagaimana kita nak memasukkan isyarat? Takkanlah kita nak masukkan isyarat itu pakai tangan aja, tunjuk tangan, ya berhenti. Betul. Tapi bagaimana diterima? Jadi input ni pula terdapat dia punya alat atau peranti dia. Input terbahagi kepada dua peranti, iaitu sama ada peranti secara digital ataupun yang kedua peranti secara analog. Kedua-duanya sama saja, iaitu kalau peranti digital dia berbentuk nombor 1 dan 0. Kalau peranti analog dia berbentuk 1 dan 0, tetapi 1 dia lebih tinggi. Yang ini kamu belajar bila kamu naik di universiti nanti, belajar memilih alat input yang sesuai untuk membuat satu-satu barang ataupun produk. Tapi di sekolah menengah rendah ni kita cuma difahamkan peranti input digital dan peranti input analog. Contoh-contoh peranti input digital. Peranti input digital yang kita boleh jumpa semasa kita buka gate, ataupun yang mudah-mudah lah yang kita biasa nampak. Yang biasa kita nampak iaitu suis tekan tutup. Suis tekan tutup, ini simbol dia. Kalau nanti kita akan buat papan litar kita sendiri, ini simbol dia. Yang kedua, suis tekan buka. Ini pun, ini simbolnya. Berbeza ya, tekan tutup dengan tekan buka. Kalau tekan tutup, benda ni akan masuk ke dalam. Masa tu berfungsi.
Yang manakala tekan buka pula, kalau benda ni termasuk, dia tidak berfungsi. Dia mesti keluar baru alat itu berfungsi. Okey, selalunya terdapat dalam buka gate, pintu gate. Okey. Yang seterusnya switch toggle. Okay, switch toggle, ini biasalah klik klak. Ini. Okey. Bentuk simbol dia macam ini. Seterusnya, ini biasa kita nampak alat ni, iaitu motion sensor. Yang kita biasa nampak ini ialah CCTV. CCTV ni dekat depan ni dia letak motion sensor. Motion sensor ni lah yang melihat kepada pergerakan manusia. Ya, sekiranya manusia lalu di depan CCTV ni, kamera CCTV ni akan bergerak mengikut pergerakan manusia. Okay. Ini kita biasa nampak juga kalau kita menggunakan lampu. Ya. Lampu yang kita lekat pada dinding pagar, bila kita datang lampu tu menyala secara tiba-tiba. Ini selalunya untuk mengelakkan pencuri. Ya. Itu dia diletakkan motion sensor. Seterusnya penderia air. Yang ini letak dekat papan hitam untuk mengelakkan air tumpah di atas papan hitam. Kita perlukan penderia air. Ya, jadi air merupakan elektrolit yang baik ya untuk mengalirkan elektrik. Jadi kalau air tumpah terjatuh atas papan hitam, dia ada penderia air. Jadi penderia ini akan berkesan dan dia boleh memberitahu jika ada air yang tertumpah di atas papan hitam. Jadi ini dia 5 peranti input digital. Baik. Peranti input analog. Peranti input analog ini untuk mengesan yang lebih susah. Ya. Seperti cahaya. Ya, mengesan cahaya, cahaya yang kuat, cahaya silau ataupun semasa gelap lampu kereta terbuka. Ini untuk kereta yang mahal lah. Dia ada penderia cahaya. Okay. Kemudian penderia suhu. Ini yang terbaru yang kita guna semasa kita masuk ke sekolah. Kita ada test suhu kita semasa COVID ni. Jadi macam mana dia test? Dia ada penderia suhu. Yang ni penderia jarak. Ini juga menggunakan analog kerana ia lebih perlukan kuasa. Ya? Suhu, cahaya dan jarak perlukan kuasa yang lebih tinggi. Kerana mereka perlukan voltan yang lebih tinggi untuk mengesan sesuatu. Okey, sama dengan pengesan jarak. Ya, penderia jarak ni kalau berlaku apa-apa kemalangan juga ada diletakkan di kereta sekarang ni. Ya, kalau nak reverse kereta, bunyi kereta, reverse kereta tu akan bunyi. Ya? Dia memula tit, kemudian bila dah lampau dekat, dia bunyi lagi kuat. Ya? Lebih kuat. Itu penderia jarak. Okay, ini dia dalam analog ada 3 je, jarak, cahaya dan suhu. Okay. Jadi itulah dia bahagian-bahagian dalam mikro pengawal. Ya. Peranti input digital dan peranti input analog. Kesimpulan yang cikgu nak berikan pada hari ini, kita belajar berkaitan dengan reka bentuk elektronik, iaitu dalam reka bentuk elektronik apakah yang membantunya? Terdapat 2, iaitu mikro pengawal dan mikro pemprosesan. Dan dalam mikro pengawal, bahagian-bahagian dalam mikro pengawal ialah input, proses dan output. Okay.
Manakala dalam bahagian input ada 3, iaitu ada 2, iaitu input digital dan input analog. Baik, jadi untuk hari dan minggu ini, cikgu harap kamu dapat mengetahui tentang apakah jenis reka, apakah perbezaan di antara elektrik dan elektronik serta apakah bahagian-bahagian dalam mikro pengawal. Itu saja. Kita jumpa lagi untuk bahagian-bahagian dalam mikro pemprosesan dan juga lakaran reka bentuk elektronik. Sekian, terima kasih.